cuba dilindung. Ini satu perubahan besar yang dibuat oleh kerajaan, transformasi yang besar untuk memastikan agensi ini ataupun Suruhanjaya ini ada Suruhanjaya ini yang betul-betul bebas. Bagaimana pula dengan persepsi mungkin masyarakat mengatakan mengapa SPRM hanya tangkap big fish dan tangkap the small fish, padahal the big fish yang lebih memudaratkan. Kenapa? Big fish dan small fish ini daripada sejarah SPRM kita telah membuktikan memang kita menangkap sama ada big fish ataupun small fish, ikan besar dan ikan kecil, tidak kira. Tetapi yang lebih penting bagi saya dan juga banyak pakar-pakar dalam bidang pengkajian anti rasuah ini menyatakan bahawa rasuah ini adalah mengenai kesan kesasaraannya dan kemusnahan yang dibuat akibat daripada perbuatan rasuah. Bulan lepas tak silap saya, Mr. Dispevel, bekas komisioner ICAC, dia datang ke sini dan dia memberi perbentangan input dia menekankan tentang bahawa rasuah ini perlu ditangani sama ada kecil dan besar. Malah perkara ini telah dinyatakan di United Nations bahawa rasuah mesti dihandle besar atau kecil tidak penting, tetapi yang penting ialah kesan dan kesesaraan. Mungkin seorang penguatkuasa kecil, tetapi bagaimanakah kesannya jika dadah yang berjumlah 10 kilo dibawa masuk ke dalam negara ini akibat daripada perbuatan rasuah? Apakah kesannya? Berapa ribu anak muda akan kesal? Berapa banyak ibu bapa akan merasa kesasaraan akibat anak mereka terjebak dengan perbuatan mengisap darah atau terlibat dalam perbuatan salah bunuh darah? Begitu juga dengan apabila penguatkuasa tidak mengambil tindakan kepada mereka yang tidak mempunyai lesen untuk kenderaan walaupun kecil. Tapi bagaimana rasa masyarakat sekiranya orang yang tidak ada lesen ini tidak membawa kenderaan mengikut peraturan, terutamanya pemandu-pemandu kenderaan komersial, mengakibatkan bas yang dipandunya pelanggar. Bagaimana sekiranya seorang yang membawa bas sekolah anak-anak kita tidak mempunyai lesen dan memberi penguatkuasa rasuah untuk mereka yang tidak diambil tindakan ke atas mereka? Ada 40 orang anak-anak kecil di dalam bas tersebut terancam keselamatannya. Adakah kita menyatakan bahawa kes ini tidak penting? Kes rasuah adalah berteraskan kepada kesasaraan dan kesan kemusnahan. Jadi kecil dan besar itu sama pentingnya. Dan yang lebih penting ialah kesannya kepada masyarakat. Itu yang paling penting. Oleh kerana perbuatan rasuah masuk dalam negara kita, bagaimana senjata-senjata boleh bawa masuk ke dalam negara kita akibat daripada perbuatan rasuah, berapa banyak rompakan akan berlaku, berapa banyak nyawa akan terancam, berapa banyak subsidi-subsidi kerajaan akan hilang sekiranya perbuatan rasuah hanya mengakibatkan subsidi diberi kepada orang-orang yang tidak layak. Kos itu amat penting. Kos itu sebenarnya kos yang paling penting dalam rasuah ialah kos kepada masyarakat. Itu seperti saya kata tadi, kesasaraan dan kemusnahan kepada masyarakat. Dan apakah bercakap menyerta sedikit mengenai indeks CPI tadi, mungkin adakah kesan seperti kesan penyiasatan terhadap big fishes ni seperti PKZ dan Liliong memberi kesan kepada indeks persepsi tadi? Saya mengkaji tentang indeks ni, saya nak minta supaya masyarakat faham benar-benar bahawa indeks ini adalah melibatkan persepsi, persepsi peniaga-peniaga antarabangsa atau peniaga ke atas perbuatan rasuah. Kita kena faham bahawa persepsi ini mungkin lahir daripada informasi-informasi yang mereka terima melalui pembacaan, pendedahan-pendedahan lain daripada akhbar, daripada blog dan sebagainya. Jadi seperti dinyatakan oleh pihak Transparency International semasa saya pergi melawat mereka, mereka menekankan bahawa persepsi ini adalah persepsi, bukan hanya realiti. Mau tidak mau kita terima persepsi. Tetapi pada masa yang sama dan yang paling penting ialah kita handle realiti yang sebenarnya. Kita seperti saya katakan tadi,
berapa banyak perubahan-perubahan yang telah dibuat oleh kerajaan untuk mengurangkan masalah rasuah. Kita kena merasainya. Adakah kita merasai bahawa rasuah dalam negara dah berkurangan atau bertambah serius? Kita tanya diri kita sendiri. Sama ada dalam tahun ini berapa banyak kali kita berhadapan dengan masalah rasuah? Kita tanya diri kita sendiri. 3 kali, 4 kali. Di negara-negara tertentu, apabila ditanya, ada yang dikatakan mereka bertempur dengan masalah rasuah 3-4 kali. Dalam sesi-sesi perbincangan saya dengan masyarakat awam, bila ditanya, daripada 20-30 orang, mungkin seorang saja yang bangun kata mereka menghadapi masalah rasuah. Ya? Dalam sektor-sektor tertentu, ia mungkin banyak. Tapi bagi masyarakat biasa, isu-isu biasa. Isu-isu sama ada dia nak mendapatkan perkhidmatan biasa. Perkhidmatan persekolahan, kesihatan perlu berhadapan. Untuk mendapat hak mereka, itu mendapat perkhidmatan, membuat kad penalan, untuk lesen memandu mereka, untuk renewkan lesen, untuk membuka kedai, untuk mendapatkan lesen kedai dan sebagainya. Berapa banyak mereka terpaksa bertempur dengan masalah rasuah. Itu realiti. Kalau perkara ini berkurangan dan persepsi bertambah buruk, makna kata ada masalah kita di sini. Masalahnya ialah apa yang berlaku dengan apa yang dipersif ataupun persepsi itu tidak seimbang. Maka wajarlah kita untuk membetulkan keadaan kita. Dan masyarakat kena faham bahawa ada juga tindakan-tindakan tertentu yang dibuat hanya untuk memburukkan nama dan imej kerajaan ataupun rakyat Malaysia. Saya lebih minta supaya pemburukan rasuah ataupun isu rasuah ni oleh pihak tertentu akan merugikan rakyat. Itu yang penting. Kerana rakyat akan merasai seolah-olah rakyat Malaysia ini rasuahnya lebih teruk. Rakyat Malaysia ini so corrupted. Yang sebenarnya tuan-tuan sendiri, mungkin you sendiri boleh lihat, adakah rakyat Malaysia ini corrupted? Soalan itu cukup penting. Kerana kalau tidak, kalau kita biarkan persepsi ini menguasai keseluruhan kehidupan masyarakat Malaysia, maka kita akan diselubungi dengan kemurungan dan persepsi yang buruk ke atas diri kita sendiri. Tapi yang sebenarnya, mungkin perkara ini agak berbeza. Dan realitinya agak berbeza dengan apa yang mungkin boleh komen sikit mengenai akta memberi maklumat yang akan dilaksanakan lama lagi. Signifikan dia ataupun kesan dia bagaimana? Kita sebenarnya ada 2 akta. Satu akta perlindungan saksi, satu akta whistleblower. Kedua-dua akta ini bermatlamat untuk menggalakkan masyarakat untuk bekerjasama dengan SPRM dalam menangani masalah rasuah dalam negara ini. Ini satu perkara yang saya rasa yang cukup menggalakkan. Ianya adalah selaras dengan Convention Anti Rasuah di 1991 ataupun United Nations Against Corruption, Convention Against Corruption, yang mana Malaysia menjadi salah satu signatory kepada convention ini. Dan dalam convention ini memang digalakkan untuk negara-negara ahli untuk mempunyai akta perlindungan saksi dan akta Whistleblower Act. Ianya cukup penting kerana ramai orang yang